Ibu Sarah bagi tahu bukan satu ekor yang dia hantar pergi ke rumah tahu. Lebih kurang dalam 3-4 ekor. Ada yang bertanduk, ada yang berbulu, ada yang seperti cicak melekat dekat dinding. Ada juga seperti baby yang merangkak di atas lantai. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram, kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram. Satu kisah yang cuba Ari nak bawakan pada video kali ini berkenaan tentang satu orang perempuan yang berkongsi terkena gangguan yang agak menyeramkan ketika mana berada di rumah ibu dia. Dia fikir bukan satu dia sajalah, dia lebih kurang macam satu family yang terkena gangguan tahu. Nak tahu gangguan yang macam mana yang dia orang hadap? Korang tengok video ni sampai habis. Let's go sobat. Kisah pada kali ini dikongsikan oleh seorang perempuan yang mana dia memperkenalkan diri dia sebagai Sarah. Berumur 23 tahun. 23 tahun ataupun 20 tahun macam tu lah bayar-bayar dekat tu. Dan dia ni merupakan student tahun. Kisah seram yang menimpa diri dia dan juga family dia ni ketika mana ibu dia berkahwin dengan seorang lelaki yang mana umur lelaki tu 10 tahun lebih muda berbanding ibu dia. Disebabkan ibu dia ni bekerja pegawai bank. Maksudnya bekerja yang berusaha dengan bank tu lah. So dia memang jaga penampilan dia tahu. Bila jaga penampilan dia ni, kalau duduk dengan dia punya suami baru dia ni nampak macam dia punya bayar-bayar je. Padahal perbezaan umur itu lebih kurang 10 tahun. Sarah ni juga tidak panggil panggilan ayah kepada suami dia lah. Suami ibu dia ni kita panggil lah suami ibu dia ni sebagai Uncle Adam. Pakcik Adam lah sebenarnya betul. Dan dia tak panggil lah Pakcik Adam dengan panggilan ayah, abah dan sebagainya lah tahu. Sebab katanya dia kurang merestui hubungan mereka berdua. Lagipun dia tidak boleh nak digantikan. Arwah ayah dia tu memang tak ada tempat boleh ganti dia. Lebih kurang macam tu lah. Sarah ni dia duduk dekat Muar tahu bersama dengan nenek dia. Lagipun pada masa tu katanya dia ni adalah seorang student di salah sebuah universiti yang berada dekat Johor. Manakala ibu dan juga suami baru dia tu tinggal di KL. Tapi jarang-jarang sekali dia akan balik jugalah pergi singgah tengok melawat keadaan ibu dia dan juga ayah tiri dia tu macam mana. Hari tu adalah cuti lebih kurang dalam 1 minggu lebih. Cuti SEM. Bukan cuti SEM lama tak. Dia cuti-cuti macam tu lah. Seminggu. Maka rindu katanya nak pergi jumpa dengan ibu dia. Maka baliklah pergi rumah ibu dia itu dekat KL tahu. Dia tinggal dekat situ lebih kurang 3-4 hari juga. Hari yang pertama tidak jadi apa-apa gangguan. Tapi bila masuk hari yang kedua, maka terjadilah satu kisah seram yang kita boleh kata agak menyeramkan tau. Pada malam tu lebih kurang dalam pukul 11.30, apa yang Sarah ni bagi tahu, dia duduk dekat ruang tamu sambil tengok TV. Manakala ayah tiri dia dan juga ibu dia ni berada dekat atas. Dia duduk kat ruang tamu tengok TV. Tak tahulah cerita apa, mungkin cerita Korea lah. Orang perempuan kan. Duduk tengah rancak tengok TV, tiba-tiba dia dengar lah ada satu suara yang panggil dia daripada belakang. Sarah tak tidur lagi ke? So macam dia fikirlah, ni suara ayah tiri dia ni. Tengah syok tengok TV dengan suara. Maka dia pada awalnya dia buat tak layan sangat lah. Moga dah biasa dengar kan suara ayah tiri dia. Sarah tak tidur lagi ke? Suara itu dipanggil 2-3 kali. Maka Sarah ni pun palinglah ke belakang. Bila paling ke belakang para sahabat di Malam Seram, dia dapati bahawa ayah diri dia tak ada pun pada masa tu. Tapi dia memang yakin bahawasanya suara itu suara ayah tiri dia. Maka dia pergilah tengok bahagian dapur. Sebab dia lupa nak bagi tahu dia punya kedudukan dalam rumah dia. Dia bermula dengan ruang tamu. So ruang tamu seperti biasalah, ada sofa, TV kan. Lepas tu yang kedua dia ada dapur. So yang ketiga barulah dia ada jumpa bilik. Lebih kurang gitulah. Kalau siapa-siapa nak pergi ke bilik, dia akan berjumpa ataupun dia akan temu dengan dapur dulu. Kalau siapa-siapa yang daripada daripada bilik nak pergi ke ruang tamu, dia akan berjumpa dengan dapur dulu. Maka dapur pada masa tu gelap. Jadi Sarah ni pun dia panggil lah, Ibu ke tu? Tak ada sahutan para sahabat. Maka dia pun kembali lagi tengok TV seperti biasa. Tengok TV, tengok. Tiba-tiba dalam dapur dia tu bunyi macam orang geledah peti sejuk. Biasalah kata kalau kita geledah peti sejuk kan, kalau kita duduk dekat kawasan tu mesti kita akan dengar. Peti sejuk tu seakan dia buka dengan kuat, selepas pada tu bunyi macam orang geledah.
Oi, dengar. Sarah ni pada masa ni dia dah takut. Cuma dia duduk paling kan kepala dia tekuk ni tengok betul kat dapur gelap. Memang tak nampak. Nak, dia kata, nak pergi ke tak? Nak pergi ke sana? Takut juga berbelah bahagilah pada masa tu. Tapi hati dia ni tetap juga melangkah pergi. Tam. Dan dia bertemu dah dengan lasir pintu dapur tu. Sebab lasir tu nipis je katanya, nampak daripada ruang dalam. Maka di sinilah para sahabat, dia ternampak satu sosok yang besar yang duduk dekat dekat peti tu, dan kepala dia berada di dalam peti sejuk. So tak nampak lah dia punya kepala dia, tapi katanya bentuk tu memang sangat besar, berbulu katanya. Nasib baik jugalah untuk Sarah ni, dia tak bertepik, tak menjerit pada masa tu. Tanpa masa dia pun berlari terus masuk ke dalam bilik. Bila masuk ke dalam bilik, pengkunci pintu duduk atas katil sambil menggeletar tubuh dia para sahabat. Menggeletar ni, tak percaya dengan apa yang dia nampak sekejap tadi. Duduk atas katil dan ketika tu tak terfikir dah apa sahabat. Doa apa-apa dia main baca je semua. Tak takut kan, dan dia takut makhluk tu masuk ke dalam bilik. Dan dia masih lagi tak percaya dengan apa yang dia nampak. Duduk atas katil nak telefon ibu dia, tapi dia lupa telefon itu berada dekat ruang tamu. Kalau dia nak pergi ke ruang tamu nak ambil telefon, dia akan lalui dapur. Dia kata memang taklah dia nak pergi ke ruang tamu balik. Duduk dekat situ lebih kurang dalam 15 minit. Dia tahan takut dia tahu. Tiba-tiba pintu bilik dia tu diketuk. Ya, alhamdulillah. Sarah ni suara ibu dia yang kedengaran dekat luar. Turun katil ni, pergi buka. Bila buka, katanya Sarah, dia dah rasa satu angin yang menerpa dekat muka dia. Dan angin tu panas. Amat mengejutkan sekali lagi. Sebab apa? Dekat luar tu tak ada siapa-siapa. Sekali lagi dia diganggu dengan makhluk yang sama, tahu para sahabat. Tapi katanya dia silap lah pada masa ni, sebab dia tak baca doa apa-apa tahu. Kalau kita dalam keadaan takut kan, kita dengar suara ibu kita ke siapa-siapa yang dekat dengan kita, tak terfikir dah, masuk keluar terus je macam tu. Maka dia cari tidak ada siapa-siapa dan terpaksa jugalah dia berlari naik ke tingkat atas. Pada masa dia naik ke tingkat atas ni, dia dah cari buka pintu dalam dia punya bilik ibu dia, kosong, tak ada siapa-siapa. Dekat atas tu memang gelap. Dia pelik lah, ibu dan juga ayah tiri dia ni pergi mana? Kenapa dalam bilik dan juga dalam rumah tu seakan-akan dia sorang saja tahu. Dalam keadaan takut juga, turun ke ruang tamu juga berlari. Lalu dekat dapur tu tengok kiri kanan. Alhamdulillah katanya makhluk tu dah tak ada. Maka ambil telefon tu, cuba telefon ibu dia. Telefon tak dapat. Telefon tak dapat. Sudah. Lepas tu naiklah panggilan ibu dia yang call. Akak terus dan tanya ibu dia ni pergi mana, buat apa di dalam keadaan takut. Ceritalah semua. Maka ibu dia pun katalah, Sarah kenapa ni? Ibu call Sarah banyak kali tak angkat ni, kenapa Sarah? Sarah, ibu Sarah baru kena ganggu. Dia ceritalah dalam keadaan takut kan. Dan ibu dia tak apa fikir panjang, suruhlah Sarah ni pergi ke rumah jiran dia yang bernama, kita panggil lah Uncle Chua. Sebab jiran dia ni Cina, berumur lebih kurang dalam 70 tahun macam tu lah. Dia tinggal suami dan juga isteri dia lah, tinggal 2 orang saja. Maka dia suruh pergi duduk situ sementara ibu dia on the way balik. Maka turunlah Sarah ni, Uncle Chua ni berada dekat pintu. Maka Uncle Chua ni panggillah masuk Sarah. Dia tak akan berani masuk tempat kita, dia tak akan berani masuk rumah aku. Dia kata gitulah, pegang itu. Sambil tangan dia tunjuk ke pintu rumah Sarah ni. Sarah paling tak ada apa-apa, tapi Uncle Chua ni nampak lah makhluk yang besar tu katanya. Bila masuk saja ke rumah Uncle Chua ni, dia duduklah tenangkan Sarah ni sekejap. Maka lebih kurang dalam 30 minit macam tu, ibu dia pun balik. Maka ibu dia balik ni, Sarah ni sempatlah dia dengar perbualan ibu dia dengan Uncle Chua ni. Katanya dia baru lempah harta, apa kita panggil, ayah tiri dia ni ataupun suami dia ni ke salah seorang ustaz, sebab dia kena histeria katanya. Maka pada malam tu baliklah ke rumah Sarah dan juga ibu dia. Pada malam tu maka dia pun duduklah berdua, sebab ayah tiri dia ni berada di rumah ustaz-ustaz yang masih lagi mengobati lah, lebih kurang macam tu. Duduklah berdua ni, tidur sekali dalam bilik. Sarah ni pun tanyalah apa yang jadi. Ibu ni pergi mana sebenarnya tadi? Kenapa Sarah naik ke atas, ibu tidak ada? Ibu dia pun ceritalah, pada masa ibu dalam bilik, ibu dia tengah lipat kain, ayah tiri dia ni berada di bilik tengah mandi tau.
Dan selepas daripada situ, ayah dia mengadu, ayah tiri dia lah mengadu kepada mak dia ni, yang dia ni dah mari rasa panah-panah badan. Dan juga dia dengar satu bisikan. Masa dia tengah mandi tu, dia dengar lah orang bisik dekat telinga dia. Tak apa fikir panjang, Ibu Sarah ni pun dia call lah salah seorang ustaz. Bila call dan bila diceritakan semuanya, ustaz tu suruh bawa segera ayah tiri dia ni pergi berjumpa ataupun mengobat lah, takut jadi benda yang lebih teruk kan. Dia pergilah tengok bila Sarah ni, dia nampak Sarah ni tengah semaya, tengah solat lah. Jadi tak nak kacau, dia mesej saja Sarah ataupun dia WhatsApp saja Sarah. Selepas tu dia turun. Sebab itulah Sarah ni dia tak jumpa dengan ibu dia. Sebab bila Sarah dah sudah solat, turun tu ke ruang tamu tengok TV. Pada masa tu memang dia dah seorang diri, dia duduk dekat rumah tu. Dia tiri dia dan juga ibu dia memang dah tak ada dekat rumah. Kau Sarah ni pun tanyalah, ibu, apa yang sebenarnya yang terjadi ni kepada ayah tiri dia ni? Apa sebabnya? Kata ibunya, ayah tiri dia ni terkena buatan orang. Sihir lah kita kata. Dan sihir itu dihantar oleh seorang perempuan yang merupakan bekas tunangan ayah tiri dia. Ayah tiri dia yang putuskan tunangan tu sebab perempuan tu ada main kayu tiga lah, lebih kayu tiga kan dengan bos dia sendiri. Sebab tu dia putus. Sebab itulah katanya dia dengki ataupun sebab-sebab yang lain, maka dia hantarkanlah sihir tu. Selepas daripada situ, maka dia punya kita panggil perubahan yang nak terjadi kepada ayah tiri dia dah lain. Dah semakin kuru, muka dia dah semakin susuk macam tu. Ibu Sarah bagi tahu bukan satu ekor yang dia hantar pergi ke rumah tahu. Lebih kurang dalam 3-4 ekor. Ada yang bertanduk, ada yang berbulu, ada yang seperti cicak melekat dekat dinding. Ada juga seperti baby yang merangkak di atas, kita panggil atas lantai, atas mozaik itulah. Sarah pun bagi tahu lah, mujulah ibu ni tak kena tempias juga. Siapa kata ibu tak kena tempias? Rupa-rupa ibu dia ni dah kena tempias. Sarah, apa yang Sarah nampak dalam bilik dan juga dalam rumah tu adalah benda satu ekor saja yang ada tahu. Ibu ni pernah tahu kena ganggu bila tengah tidur, rambut dia ni seakan-akan ditarik jatuh ke lantai. Dan juga tengah masuk ni, tengah syok-syok masuk, tiba-tiba ada benda yang merangkak di belakang dia. Tapi disebabkan ibu Sarah ni dah biasa sangat, dah lali dan dia kuat juga semangat dia, so benda tu dah anggap seperti biasa untuk dia para sahabat. Dan kesian jugalah untuk kita panggil pakcik, uncle lah, ibu ayah tiri dia ni yang terkena buatan itu dah boleh kata agak lama jugalah semenjak dia berkahwin dengan ibu Sarah. Selepas daripada situ jugalah dia kena gangguan. Katanya Sarah alhamdulillah lebih ke dalam dia banyak juga dia pergi jumpa ustaz ni untuk mengobat, sekian-sekian tak boleh. Yang terbaru ni katanya dia berjumpa dah dengan 2-3 orang ustaz yang pakar untuk mengobat benda-benda sihir ni. Kata alhamdulillah semakin hari perubahan yang ada pada ayah tiri dia ni semakin lama semakin okey. Dan selepas daripada situ dah dia punya keakraban Sarah dan juga dengan ayah dia ni, ayah tiri dia ni dah semakin lama semakin okey.